Hai, Assalamualaikum kepada semua pelajar satu Kristal. Hari ini, cikgu akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran matematik untuk bab baru, iaitu persamaan linear. Okey, sebelum tu, cikgu minta kamu sediakan buku teks dan buku latihan. Buku teks, kamu boleh buka muka surat 122. Okey. Okey, pada awal bab persamaan linear, kamu akan belajar tentang persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kalau sebelum ni, kamu sudah pelajari tentang ungkapan algebra. Okey, sebenarnya ungkapan algebra dengan persamaan linear ni dia ada berkaitan, tetapi ada sedikit perbezaan. So, kamu akan tengok apa yang membezakan persamaan linear dengan ungkapan algebra. Okey, untuk persamaan linear, kita akan menggunakan simbol sama dengan, di mana dia membawa maksud bersama. Maksudnya sama dengan, maksudnya sama. Okey, simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okey, sebagai contoh, RM100 satu keping tu sama nilai dia dengan RM50 dua keping. Okey, ataupun sebiji tembikai 2 kilogram bersamaan dengan 2 biji tembikai, di mana setiap satu biji tembikai itu 1 kilogram. Itu yang dimaksudkan sebagai persamaan linear. Okey, contohnya. Ini adalah bentuk persamaan linear. Kamu tengok X tambah 3 sama dengan 15. Okey, ataupun 2X darab 5 sama dengan 30. Okey, kalau kamu ingat balik, masa ungkapan algebra tu dia tidak ada sama dengan. Dia tidak sama dengan ini tidak. Dia cuma X tambah 3. Itu ungkapan algebra. Okay, tapi kalau persamaan linear, dia ada sama dengan dan dia ada nilai lagi di sebelah kanan. Okay, sebab dia adalah hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okay. Seterusnya, okay. Perbezaan persamaan linear dan ungkapan algebra ialah persamaan linear mempunyai simbol sama dengan. Okay, ini yang cikgu cakap tadi. Okay. Kalau ada simbol sama dengan, itu adalah persamaan linear. Manakala kalau tidak ada simbol sama dengan, itu ialah ungkapan algebra. Okey. So, cikgu akan bagi kamu masa 2 minit untuk kamu kelaskan setiap item ni sama ada dia ialah persamaan linear ataupun ungkapan algebra. Okey, kamu sedia dalam buku latihan kamu buat petak satu persamaan linear, satu ungkapan algebra dan kamu isi. Tentukan mana satu ungkapan algebra, mana satu persamaan linear. Okey, cikgu bagi masa 2 minit.
Okey, so sudah 2 minit. Okey, sekarang cikgu mau kamu bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang ada pada skrin handphone kamu atau komputer kamu. Okey, itu adalah jawapan untuk persamaan linear. Dan ini adalah jawapan untuk ungkapan algebra. Okey, so kamu nampak kalau persamaan linear dia ada sama dengan. Okey, tapi kalau ungkapan algebra tiada sama dengan. Okey. So, kita akan tengok yang seterusnya. Okey, persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear kerana kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey, kalau tadi macam cikgu cakap, asal ada sama dengan tu persamaan linear. Okey, tapi sini ada tambahan maklumat. Dia akan jadi persamaan linear kalau dia ada sama dengan dan nilai kuasa tu ialah 1. Okey, contohnya X saja. Dia tidak X kuasa 2, X kuasa 3. Dia cuma ada X. Itu artinya kuasa pemboleh ubah 1. Okey, persamaan ini juga dikenali sebagai persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, so sini dia punya kata kunci di sini. Dia dikenali sebagai persamaan linear satu pemboleh ubah kerana hanya ada satu pemboleh ubah dalam persamaan itu. Okey. So, dia dikenali sebagai persamaan linear satu pemboleh ubah kerana hanya ada satu pemboleh ubah. Maksudnya cuma ada satu huruf dalam persamaan tersebut. Kalau A saja. Kalau B saja. Okey. Contohnya, 2X tambah 10 sama dengan 30. 5A darab 3 sama dengan 75. Okey, tengok sini ya. Kamu tengok pemboleh ubah ni dia cuma ada satu pemboleh ubah. Kamu tengok dia tidak ada huruf lain. Okey, dia cuma ada satu pemboleh ubah dan nilai pemboleh ubah tu ialah 1. Dia bukan kuasa 2, bukan kuasa 3. Dia cuma 1. Dan dia ada simbol sama dengan. Jadi ini ialah persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, begitu juga dengan contoh yang kedua ni. Okey, dia ada satu pemboleh ubah iaitu A. Manakala nilai kuasanya adalah 1 dan ada simbol sama dengan. So, ini menunjukkan dia ialah persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Kita teruskan. Okey, kita tengok contoh 1. Terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan. Okey. Dia bagi kamu ada persamaan ni, tapi kamu tentukan dia persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, ini contoh, yang ni soalan 1. 5X tambah 3 sama dengan 13. Yang kedua, A darab 3B sama dengan 20. C, X kuasa 2 tambah 10 sama dengan 100. Okey, so penyelesaian dia macam mana kamu mau terangkan? Sama ada persamaan berikut ni persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, so penyelesaian dia A. So A kamu rasa apa? Persamaan linear atau bukan? Okey, A ialah ya, persamaan linear kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah dan kuasa bagi X ialah 1. Okey, so macam kamu boleh tengok sini, dia cuma ada satu pemboleh ubah dan dia punya nilai 1. Okey, yang pastinya ni pun kamu tengoklah. Ada simbol sama dengan. Okey, yang kedua, B. Persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan? Tidak. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah, iaitu kamu tengok ada dua pemboleh ubah, ada A dan ada B. Okey, so dia bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Manakala C. So C kamu rasa persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan? Jawapannya ialah bukan. Kerana kuasa tertinggi X ialah 2. Kamu tengok ni 2. Dia satu pemboleh ubah betul. Cuma satu huruf. Tapi nilai kuasa dia 2. So automatik dia bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey.
Alright. So, untuk subtopik yang ini, membentuk persamaan linear berdasarkan situasi. Okay. Dia bagi kamu situasi, kamu kena buat satu persamaan linear. Okay. Contohnya, satu nombor didarab dengan 5 bersamaan dengan 50. Soalan 2. Abu membeli 2 kg ayam dengan harga RMY sekilo dan beras 5 kg dengan harga RM15. Jumlah wang yang dibayar oleh Abu ialah RM30. So, macam mana kita mau buat satu bentuk persamaan linear berdasarkan situasi? Kita tengok nombor 1. Dia kata sini, satu nombor ni dia tidak beritahu nombor apa. Artinya, inilah yang akan jadi pemboleh ubah. Okay, ini akan jadi pemboleh ubah. Kamu mau letak X kah, mau letak A kah, mau letak Y kah, boleh. Didarab dengan 5. Maksudnya, satu nombor ni darab dengan 5 bersamaan dengan 50. Bersamaan ni artinya sama dengan. Okay, jadi satu nombor darab 5 sama dengan 50. So, X darab 5 sama dengan 50. Pemboleh ubah ni kamu boleh guna apa-apa huruf. Yang penting tulis dengan huruf kecil. Okay, bukan huruf besar. Okay, yang kedua. Dia kata Abu membeli 2 kg ayam dengan harga RMY sekilo. So, kamu tengok. 2 kilo ayam. 1 kilo ayam tu RMY. So, ini sudah dia punya pemboleh ubah. So, kamu kena alert ha. Kalau soalan dia sudah bagi huruf pemboleh ubah, kamu kena ikut. Jangan pandai-pandai kamu tukar sini R. Kamu tukar sini P. Salah. Okay. Kalau dia sudah bagi, kena ikut. Okay. Abu beli 2 kg ayam dengan harga RMY sekilo. Artinya, 2 kilo ni darab Y. Dan beras 5 kilo dengan harga RM15. Jumlah wang yang dibayar oleh Abu ialah 30. So, bila perkataan jumlah, kita akan melibatkan operasi tambah. Okey, operasi tambah. So, jawapan dia 2Y tambah 15 sama dengan 30. Boleh? Boleh ya? Okey. Cikgu teruskan. Okey, kalau tadi daripada situasi, kamu tukar kepada persamaan linear. Sekarang ni, kamu kena bentuk situasi berdasarkan persamaan linear yang diberikan. Kamu yang kena buat situasi, kamu yang kena buat cerita. Tapi kena berdasarkan persamaan linear yang dibagilah. Okay, contohnya ni. 15A bahagi 3 sama dengan 10. Dengan keadaan A ialah suatu nombor. So, A ni dengan keadaan suatu nombor. Jadi, kamu kena buat satu situasi nanti. Okay, yang kedua. 2P tolak 5 sama dengan 70 dengan keadaan P ialah markah amin bagi mata pelajaran matematik. Okey, so penyelesaiannya. Okey. 15 kali suatu nombor. Kenapa cikgu guna perkataan kali? Sebab kamu tengok ni. 15A. Okay, cikgu pernah ajar kamu, cikgu sudah ingatkan kamu bila 15A ni maksudnya 15 darab A. So, kali ni membawa maksud darab. Okey, so 15 kali suatu nombor dibahagi. So, inilah simbol bahagi. Dengan 3 bersamaan 10. So, ini yang simbol sama dengan. Okey, so yang kedua. Okey, yang kedua ni kamu boleh buat macam mana cerita pun. Ni contoh dia. Tapi mesti guna maklumat yang dia bagi. Kalau dia kata P ni ialah markah amin untuk matematik, so itu yang kamu kena terangkan. Okey, contoh seperti ni, markah matematik amin ialah 70 dan perbezaan markah amin bagi mata pelajaran sains dan matematik ialah 5. Okey, so itu contoh situasi yang boleh kamu bentuk berdasarkan persamaan linear.
Okey. Kalau tadi kamu sudah tengok macam mana membentuk persamaan linear daripada situasi dan juga sebaliknya, bentukan situasi daripada persamaan linear. Sekarang ni macam mana kamu mau menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay. Bila dia ada guna simbol sama dengan, artinya kamu kena selesaikan. Cari nilai pemboleh ubah. Okey, dia ada 3 kaedah sebenarnya. Okey, yang pertama kaedah cubajaya. Kalau cubajaya ni maksud dia kalau pemboleh ubah tu A, kamu kasih masuklah satu-satu nombor sampailah kamu dapat jawapan dia sama dengan yang sama dengan tu. Okey. Kaedah yang kedua ni adalah kaedah kesamaan. Okey, kaedah kesamaan ni, yang dua ni kamu boleh tengok di buku teks ah. Kaedah kesamaan ni di mana kan ada simbol sama dengan kiri dan kanan. Kalau kiri tambah 3, kanan pun kena tambah 3. Kalau kiri bahagi 2, kanan pun kena bahagi 2. So, itu kesamaan. Okey. Tapi untuk kelas hari ini, cikgu menekankan kaedah pematahbalikan. Okey, pematahbalikan ni maksudnya kita akan pindahkan sesuatu nilai itu sama adakah ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kita sudah pernah gunakan dalam bab-bab sebelum ni. Okey. Satu cikgu akan guna kaedah ni untuk buat penerangan. Okey, contoh 1. 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, kita guna kaedah pematahbalikan ah. Penyelesaian dia contoh macam ni, 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey. Okey, bila 2x tambah 1 sama dengan 7, tambah 1 ni kita akan pindah pergi kanan. Okey, ini kita kekalkan sini sebab ini kita mau cari jawapan dia x ni nanti. So, bila tambah pergi sebelah, dia akan jadi tolak. So, 2x sama dengan 7 tolak 1. So, 7 tolak 1 sama dengan 6. So, 2x sama dengan 6. Okey, sekarang ni 2. Pindahkan ke sebelah kanan. Okey, so 2x ni maksudnya 2 darab x. So, jadi bila darab, pindah ke kanan akan jadi bahagi. So, x sama dengan 6 bahagi 2. Jawapan akhir x sama dengan 3. Okey, so ini sudah jawapan akhir. Okey, ini contoh 2. Okey, diberi 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. So, penyelesaian dia macam mana? Bila bentuk pecahan sebelah sini, yang pertama kamu kena pindahkan yang 5. Jangan pindahkan ini dulu ah. Ini diam-diam sini. Pindahkan 5 ke sebelah kanan. So, sekarang ni operasi bahagi. Bila pindah ke sini, dia akan jadi operasi darab. Okey, yang atas ni masih kekal. 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5. Okey, so 7 darab 5 sama dengan 35. Okey, barulah pindahkan yang tambah 13 ni ke kanan. So, bila tambah pergi sebelah akan jadi tolak. So, 35 tolak 13 sama dengan 22. 2x 2 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Darab, dia akan jadi bahagi. So, 22 bahagi 2, x sama dengan 11. Okey. Kita tengok lagi contoh lain. Okey, di contoh 3. Okey. 5 kurungan x tolak 4 sama dengan x tambah 16. Okey, kalau kamu tengok ni kiri dan kanan ada x. So, macam mana mau buat? Okey, sabar. Kita tengok satu per satu. Okey, macam mana kita selesaikan dia? Pertama, salin semula soalan. Okey, so langkah pertama kamu kena darab dulu yang ini. Buka kurungan. Okey, maksudnya 5 darab x, 5 darab negatif 4. Okey. So, 5 darab x, 5x. 5 darab negatif 4 jadi negatif 20. Sama dengan x tambah 16 ni masih sama. Langkah kedua,
yang kamu perlu buat ialah susun ikut sebutan serupa. Bab 5 cikgu sudah ajar, ikut sebutan serupa. So, X kita akan susun sebelah kiri, nombor kita akan susun sebelah kanan. Jadi, dia akan jadi macam ni lah. 5X tolak X sama dengan 16 tambah 20. Okay, so kamu kena ingat tuan rumah mesti di depan. Ini tuan rumah sini 5X mesti depan. Ini kenapa jadi tolak? Bukan sebab ini ya. Dia jadi tolak sebab sini tadi positif. So, bila pergi sebelah dia akan jadi tolak. Sama juga dengan ini. Bila ini yang pergi kanan, dia akan jadi tambah atau positif. Okay, so tuan rumah di depan, ingat tak? Tetamu di belakang. Jangan kamu jadi kurang ajar sana. Tak hormat tuan rumah, kamu yang jalan depan dia. Okay, so kena ingat. Tetamu mesti jalan di belakang tuan rumah. So, selesaikan yang ini dulu. 5X tolak X. Maksudnya 5 tolak 1 sama dengan 4X. 16 tambah 20 sama dengan 36. Okay, so ini 4X sama dengan 36. Okay, baru langkah seterusnya 4 ni pindah ke kanan. So 4X ni maksudnya 4 darab X. Bila pindah pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So 36 bahagi 4. Jawapan akhir X sama dengan 9. Okay. Okay, contoh terakhir. Contoh 4. Okay, ini yang biasanya budak akan salah. Okay, sebab kenapa cikgu cakap sini selalu salah? Sebab sini pecahan. 2/3X. Ini kalau ini biasanya budak akan salah. So, tengok betul-betul. 2X. Okay. 2/3X tolak 4 sama dengan X tambah 1. So, ini sama. Konsep dia sama dengan ini. Okay. Dua-dua ada X. So, salin semula. So, langkah kedua dia susun ikut sebutan serupa. Tolak 4 ni pergi sebelah akan jadi tambah 4. Ini akan jadi sinilah tambah 4. X akan pindah ke kiri akan jadi tolak X. Okay. So 2/3X tolak X. Kamu akan dapat negatif X per 3. Okay. 1 tambah 4 sama dengan 5. Okay. Lepas tu pindahkan 3 ke sebelah kanan. Pindah sebelah kanan bahagi. Pindah sebelah akan jadi darab. Okay, so 5 darab 3, 15. X tidak boleh ada negatif. So, pindahkan negatif tu ke sebelah. Jawapan akhir X sama dengan negatif 15. Okay, so itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap penerangan cikgu serba sedikit dapat membantu kamu untuk memahami bab 6 ini. Dan cikgu minta kamu dapat menguasai bab 6 ini. Okey. Cikgu akan bagi kamu latihan untuk kamu selesaikan di dalam buku teks dan juga buku kerja. Okey, kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan. Thank you.